Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan khas Forum Pendidikan Moral pada pagi ini. Dan seperti mana minggu lepas, kita masih lagi memperkatakan topik yang sama pada minggu ini, iaitu menangani masalah salah laku di sekolah bahagian yang kedua. Dan kita ada terima kasih kepada 3 orang panel kita yang telah sudi bersama kita pada minggu ini. Di sebelah kiri saya ialah Dr. Amir bin Saleh, Ketua Penolong Pengarah Unit Penyelidikan Bahagian Pendidikan dan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke studio, Dr. Amir. Terima kasih. Di sebelah kiri ialah Profesor Madya Dr. Rozumah binti Baharudin, Timbalan Dekan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Selamat datang ke studio, Prof. Dan di hujung sana ialah Encik Siva Subramaniam, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan KPPK. Selamat datang ke studio, Encik Siva. Dan bersama-sama kita juga di studio terdapat 10 orang guru dan juga para pelajar dari sekitar wilayah Kuala Lumpur yang akan terus serta bersama kita berinteraksi, memberikan pandangan dan juga soalan kepada panel kita. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus saja kepada perbincangan kita pada pagi ini. Ingin saya ajukan dahulu kepada Dr. Amir. Dari segi pelaksanaan pengurusan disiplin di sekolah berdasarkan kepada kajian dan juga penyelidikan yang dilakukan, setakat ini bagaimanakah pemantauan yang dilakukan di peringkat sekolah dalam menangani masalah salah laku di sekolah ini? Silakan. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Tentang pengurusan disiplin di sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan mempunyai ataupun mengedarkan ke sekolah-sekolah surat-surat siaran, perkeliling-perkeliling dan juga panduan tentang pengurusan disiplin dari masa ke masa. Dan semua panduan, semua arahan tadi dibuat bagi menentukan wujudnya disiplin di kalangan pelajar dan untuk mengurangkan berlakunya perbuatan-perbuatan salah laku ataupun pelanggaran disiplin di sekolah-sekolah. Bila kita katakan pengurusan disiplin, dia bermula daripada atas, maknanya daripada Kementerian Pendidikan. Di bahagian sekolah-sekolah, mereka ada satu unit yang kita kenali sebagai unit pengurusan ataupun unit hal ehwal pelajar. Kemudian di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, mereka juga mempunyai sektor ataupun unit khas untuk pelajar-pelajar. Kemudian daerah, selepas itu yang paling penting ialah di sekolah. Umumnya di sekolah, ia diketuai oleh guru besar ataupun pengetua, dan orang yang sangat penting pada saya di sekolah ialah guru penolong kanan hal ehwal pelajar di sebuah sekolah itu. Dan merekalah bersama-sama dengan guru-guru lain secara bersama akan menentukan wujudnya disiplin di kalangan pelajar dan sekolah itu dapat diwujudkan satu keadaan yang kondusif untuk pengajaran, pembelajaran dan juga pelaksanaan aktiviti-aktiviti co-curriculum di sekolah tersebut. Sekarang kita pergi pada soalan, adakah pengurusan tadi berkesan atau sebaliknya? Di sini kita perlu lihat perkataan keberkesanan itu sendiri. Maknanya kalau sesuatu itu berkesan, dia dapat digunakan, dapat dimanfaatkan bagi mencapai sesuatu objektif. Dan dalam konteks ini ialah untuk melahirkan satu persekitaran yang kondusif dengan pelajar-pelajar yang berdisiplin. Kalau kita katakan ia tidak berkesan, berarti masalah disiplin di seluruh negara, di semua sekolah adalah terlalu teruk, terlalu hebat dan tak membolehkan proses pengajaran pembelajaran yang saya katakan tadi. Dan kalau kita lihat di situ, jawapannya secara menyeluruh tentu tidak. Sebab sekolah masih boleh beroperasi. Dan dalam hal ini pula, saya ingin sambung Tuan Pengerusi dan tuan-tuan, kenapa wujud kumpulan pelajar yang masih ataupun yang berterusan, dan ada pula dakwaan yang mengatakan bilangannya bertambah, melakukan salah laku dari masa ke masa. Yang ini, kita tidak dapat nafikan.
Maknanya di sini kalau kita lihat dari segi bilangan dan kekerapan salah laku, kita dapati bahawa pengurusan itu berkesan bagi majoriti pelajar. Dan kita tak dapat nafikan ia tidak berkesan bagi pelajar-pelajar yang melakukan salah laku tadi. Mengapa? Di sini seolah-olah wujud satu kawasan kelam ataupun area of darkness di kalangan ataupun dalam sekitar sekolah itu sendiri. Jadi ini adalah tanggungjawab kita, terutama mungkin Prof, untuk menjalankan kajian mengapa wujud, mengapa dia tidak berkesan, mengapa bertambah ramai pelajar yang terlibat dalam salah laku tadi. Kalau kita lihat dari segi pendekatan yang sesuai digunakan, Prof, dari segi masyarakat kita di Malaysia, khususnya budaya kita memupuk semangat kejiranan, memupuk semangat perpaduan, dan di sini setidak-tidaknya akan dapat membantu memberikan semangat khususnya kepada ibu bapa, memberikan pendekatan yang sesuai kepada anak-anak mereka agar seperti mana yang Cik Siva katakan pada minggu lepas, pendekatan ini perlu dilihat daripada rumah, daripada badan-badan keagamaan dan juga masyarakat keseluruhannya. Jadi apakah yang perlu kita lakukan untuk mengatasi atau menangani masalah salah laku di sekolah ni? Silakan, Prof. Tuan Musi dan saudara-saudari, saya nampak untuk melaksanakan satu sistem disiplin yang berkesan memang melibatkan pelbagai peringkat lah. Memang saya setuju ia harus bermula dari rumah. Ibu bapa harus memulakan mendisiplin anak seperti mana definisi disiplin itulah. Ya, di peringkat awal lagi. Disiplin saya ingin ingatkan lagi kita bahawa dia bermaksud mengajar tadi, melatih, mendidik. Jadi kalau di peringkat awal sudah anak-anak kita sebelum mereka ke sekolah sudah mendapat input yang bagus, maknanya sudah diajar aturan hidup, cara berinteraksi dalam semua peringkat masyarakat dengan tata cara yang diterima masyarakat, baik masyarakat di luar atau dalam sekolah, maka saya percaya mereka akan sampai ke sekolah nanti dengan berbekalkan ilmu dan kemahiran melaksanakan disiplin seperti yang kita harapkan. Jadi di peringkat rumah memang, di peringkat awal memang ibu bapa. Kiranya kita boleh katakanlah like 80% daripada tanggungjawab itu dari peringkat awal memang jatuh pada ibu bapa. Dia tak boleh mengharapkan pihak lain. Kata sebab saya bekerja, saya terpaksa hantar anak ke sana ke sini, dari mana ada masa untuk melatih, mendidik mereka dengan sempurna. Saya rasa atas alasan-alasan itu tidak boleh diterima kalau ibu bapa menghayati benar-benar tugas dan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Jadi peringkat awal itu kalau di sekolah tadi Dr. Amir menyebut persekitaran kondusif. Di peringkat rumah seharusnya persekitaran itu juga mendidik pelajar, membekalkan dia dengan ilmu pengetahuan untuk dibawa ke persekitaran lain. Saya ingin menyebut di sini di peringkat awal dia ke persekitaran yang pelbagai lah. Dari kecil dia diasuhan, di tadika, kemudian naik ke sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi mereka memerlukan panduan dan bimbingan dan tanggungjawab kita bermula dari rumah kemudian ke orang dewasa di luar rumah di mana anak-anak itu berada, harus menunjukkan panduan dan cara bagaimana beradab untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya. Jadi saya memang setuju kalau kita kata semua pihak perlu melaksanakan tugas disiplin ini. Saya ingin sebut Tuan Musi, perkataan disiplin ni dia berbeza dari segi hukuman. Yang saya ada sebut dalam siri yang lalu, kita ada pihak yang salah interpretasi. Disiplin, bila sebut je disiplin, even orang yang guru disiplin, maafkan saya kalau saya cakap macam tu ditafsirkan seperti orang yang menghukum. Jadi perkataan itu disiplin maknanya hukuman. Jadi ibu bapa tidak suka kalau memikirkan anak dia dihantar ke sekolah diletakkan di bawah satu sistem hukuman yang boleh dirasakan mengancam keselamatan anak-anak. Jadi kalau dari segi pelaksanaan, kalau saya boleh tambah sedikit Tuan Musi, di segi pelaksanaan pengurusan di peringkat sekolah saya pandang memang majoriti dia berkesan kepada majoriti pelajar dan warga sekolah.
Cuma kita risau segelintir tu tadi menjadi barah. Jadi parah dan membawa kepada berjangkit kepada yang majoriti. Jadi kita harus sekarang ini mengambilnya secara serius masalah itu supaya dia tidak menjadi wabak. Jadi saya rasa guru disiplin dibebankan dengan tugas itu melihat kepada mereka yang salah laku. Jadi bagaimana yang majoriti tadi yang tidak bersalah laku? Kalau perkataan disiplin dan konsep disiplin itu digunakan dengan betul, guru disiplin harus juga melihat yang ramai itu. Dan bukan sahaja melihat kepada yang segelintir pelajar yang memang dilabel ini pelajar nakal, jahat dan sebagainya. Sampaikan, saya pernah berinteraksi dengan pelajar-pelajar, tanya pandangan mereka. Kita ada penonton kita sebagai seorang guru disiplin yang pandangan mereka terhadap guru disiplin. Mereka tak suka guru disiplin sebab guru disiplin garang. Jadi simbol yang dibawa oleh guru disiplin ini simbol yang tidak menarik pelajar untuk ke arah tingkah laku yang kita ingini. Jadi bila you melakukan kesalahan, hantar guru disiplin, hantar kaunseling. Bagi saya itu yang mencemarkan tadi whether berkesan atau tidak, sama ada berkesan atau tidak pelaksanaan perumusan disiplin di sekolah. Satu yang mungkin saya nak sebut juga. Satulah saya nampak guru disiplin, betulkan saya Dr. Mi kalau saya salah diwujudkan di sekolah atas inisiatif sekolah. Bukan satu jawatan. Betulkan saya Dr. Mei kalau saya salah yang dilantik khas macam guru kaunseling. That is itu yang jawatan yang memang khas. Dia ada allowance dia dan kadang-kala atau kebanyakan masa guru kaunseling tidak mengajar. Tetapi guru disiplin dia guru biasa yang dilantik oleh pihak sekolah menangani isu yang sangat saya rasa penting. Sekolah mensosialisasikan pelajar untuk membentuk diri pelajar. That is disiplin lah maksud yang saya pernah kongsi bersama dalam siaran lepas. Nampaknya kita tidak adil untuk mengatakan guru disiplin itu sebagai guru yang begitu hanya mementingkan kepada hukuman, dan sebenarnya kita kena tukar perkataan disiplin itu kepada guru yang mengajar, mendidik dan juga memberikan pendidikan sempurna kepada para pelajar. Kita labelkan dalam bentuk yang lain agaknya. Baiklah, satu lagi persoalan yang biasa dilakukan ataupun diperkatakan oleh masyarakat kita, Encik Siva, ialah dari segi pendekatan yang digunakan oleh ibu bapa khususnya dahulu dan sekarang. Kita lihat ibu bapa lebih tertumpu kepada mendidik anak-anak mereka seperti mana mereka dididik dahulu, sedangkan hari ini dalam dunia globalisasi yang begitu mencabar, perlukan pendidikan yang sistematik, pendidikan yang lain daripada yang lain, iaitu melalui pendekatan psikologi dari segi penekanannya di sini. Jadi bagaimana Encik Siva melihat perkara ini? Sebenarnya dulu lain, sekarang lain. Dan kita lihat betul lah, sama ada anak kita sendiri ke anak murid kita, cara kita nak kendalikan mereka itu adalah jauh berbeza. Dan kita lihat bahawa hari ini murid-murid di Malaysia kita 5 juta, kita ada penduduk kita ada murid-murid di sekolah kan. Kita perlu lihat bahawa mereka ni kadang-kala mereka ni betul lah, bukan guru yang sentiasa betul. Kadang-kala bukan guru besar yang sentiasa betul. Kerana kita lihat mereka ada problem dia sendirilah. Mungkin mak dia kerja di Singapura, ayah dia kerja di Johor Bahru, dan dia tinggal di kampung di Kemunting, dan mungkin dia kena jaga adik dia. Itu masalah dia. Kita tak faham. Kita boleh adakan institusi, kita boleh adakan peraturan, tapi peraturan itu harus menyesuaikan diri kita kepada pelanggan kita. Pelanggan kita itu adalah anak murid kita. Jadi kita kena tengok latar belakang dia sendiri dan kenapa dia berlaku demikianlah. Dan sebenarnya beberapa masalah ini unik kepada Malaysia. Dan oleh itu hari ini satu masalah adalah ibu bapa tak ada masa nak interaksi dengan dia punya anak. Kadang-kala dia ni mungkin sebulan pun tak dapat peluang nak berbincang sesuatu dengan anak. Dan cara kita berinteraksi ini adalah, kalau dulu cuma kalau bapa rotan kita tahulah dia itu tak puas hati dengan kita punya perangai. Tapi hari ini kita kena cakap macam kawan. Kena didik mereka. Kena gunakan psikologi. Dan kena tanya. Dan inilah yang akan menjadi kita sebagai satu masyarakat yang penyayang. Oleh itu kita lihat kebanyakan masalah ini timbul kerana dewasa. Bukan kerana anak murid kita. Dan approach kita lain sekali. Begitu juga guru besar. Seorang pentadbir yang baik
harus dapat sokongan daripada guru-guru di sekolahnya dengan mentadbir secara lebih profesional. Kita tidak boleh jadi kuku besi. Begitu juga guru. Guru kalau dia nak mentadbir dia punya anak murid, tak boleh menjadi hanya pelaksana peraturan. Mengikut peraturan ini, saya rotan you 3 kali. Murid itu akan kata, sekarang saya nak rotan cikgu. Pernah berlaku di Cangkajering. Dan pernah berlaku. Kerana mungkin murid itu kata, apa yang buat itu tak adil lah. Dan dalam perkara ini, apa yang penting sekali, approach kita ni adalah hari ini jauh berbeza. Dan murid kita ni sekarang didedahkan kepada pembangunan elektronik yang begitu pesat. Dan mereka tahu hak mereka. Mereka tahu apakah peraturan-peraturan yang patut seorang guru itu buat. Oleh itulah banyak berlaku kes-kes di mahkamah. Kadang-kadang kita melampaui peraturan atau kuasa yang diberi. Itu kita harus lihat kepada hak asasi manusia. Ini yang penting sekali. Dan satu lagi, kalau kita lihat setakat mana sumbangan yang telah diberikan oleh kesatuan sendiri dalam membantu menangani masalah ini? Sebenarnya kesatuan telah banyak membantu dan kita telah banyak membawa isu ini ke debate secara formal di luar. Kerana kita nak dapat pandangan. Memorandum kita telah sampaikan, tak kurang daripada banyak memorandum dibuat, bukan saja kesatuan, banyak pihak. Cuma kita nak bawa perubahan, visi dan dasar yang baru, iaitu sebagai rakan kongsi pendidikan, kita kena bawa perubahan dan sokongan ibu bapa dan masyarakat sendiri dan pihak swasta untuk membantu kita mengatasi disiplin. Dan pihak semua kena faham, ini bukan isu guru dan ini isu masyarakat. Oleh itu, kesatuan main peranan yang penting sekali dalam memberi didikan dan dalam menyampaikan pandangan kepada kerajaan. Kalau kita tidak menyampaikan pandangan, mungkin yang akan terima ni pandangan daripada pihak pentadbir. Mungkin pandangan dia adalah lopsided, tak ikut peraturan norma. Dan selain daripada itu, kita juga cuba mengadakan bengkel-bengkel di seluruh negara. Dan kita bincang dengan guru disiplin, masalah mereka, syarat-syarat khidmat mereka, perkhidmatan mereka dan sebagainya. Baiklah, kita juga ada tamu di studio untuk terus sama berinteraksi bersama dengan panel. Silakan jika ada di antara anda yang ingin berinteraksi bersama panel. Soalan kita yang pertama. Adakah tanggungjawab membantras masalah salah laku itu jatuh pada pihak sekolah membentangkan kuasa penghukuman yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada sekolah terhad sahaja? Terima kasih saudara yang bertanya. Silakan Cik Siva. Ya, hukuman atau merotan tidak membaiki disiplin. Ini yang pertama. Apa juga kuasa diberi kepada pihak sekolah tidak membaiki isu disiplin kalau murid itu akan memberontak. Dan sebenarnya kita harus panggil ibu bapa dan kita bincang bersama seperti yang kita berlaku. Oleh itulah kerajaan wujud PIBG. Tapi 10% pun ta'zir, ibu bapa ta'zir Mesyuarat Agung PIBG. Oleh itu pentingnya kita lihat kalau seorang itu murid ada masalah disiplin, kita jemput ibu bapa, bincang. Macam mana kita sama-sama boleh membantu. Itu cara yang baik sekali. Hanya dengan hukuman saja tak akan mengatasi. Kita akan lihat kepada konfrontasi. Itu yang penting sekali. Mungkin Prof nak sambung. Saya nampak mungkin langkah yang dapat dimainkan oleh pihak sekolah memanggil ibu bapa macam Dr. Encik Siva kata tadi. Jangan masa ada masalah dengan anak-anak je. Jadi bila dipanggil demikian, saya rasa ibu bapa tidak suka. Jadi perkara baik dan buruk perlu sama dikongsikan. Sepanjang penggal sekolah dari awal tahun sehingga ke akhir tahun. Dan di sini saya ingin beri penekanan guru kelas itulah yang harus mulakan. Mereka yang paling hampir dengan anak dalam kelas itu, pelajar dalam kelas. Jadi dia perlu berusaha mencari ibu bapa kepada anak-anak ini. Bila ada macam buatlah senarai directory ke pelajar-pelajar dia macam mana nak hubungi ibu bapa dan beri maklum kepada pelajar-pelajar itu sendiri yang kita tahu di mana dia, siapa ibu bapa mereka. Saya rasa dengan demikian hubungan dapat dibina antara guru dengan pelajar itu dan rumah. Jadi bila ada sistem macam demikian, saya rasa itu akan meningkatkan keakraban. Bila kita dah rapat, senang kita nak bertegur, senang kita nak menegur. Jadi mudahlah kita memenangi hati semua pihak.
ya, sekolah dengan rumah dengan anak tu sendiri. Jadi tidak ada pertentangan. Ni kita maklum ya, pihak sekolah, maaf saya bercakap ya, kadang-kala memaklumkan kepada ibu bapa bila anak mereka melakukan sesuatu yang tidak diingini. Jadi kita kalau dapat berita-berita macam tu, yang baik kita tak kongsi, yang tak baik baru nak cerita kita pun mungkin sebagai ibu bapa tertekan. Jadi kita mahu sama-sama bertanggungjawab mendidik anak-anak. Jadi libatkan dari peringkat awal. Saya rasa itu lebih mendatangkan hasil dan kesan yang bagus. Ya, baiklah, silakan soalan yang kedua jika ada daripada para penonton kita, silakan. Saya Saiful Anwar Syafiqi. Bagus. Ya, baiklah, silakan soalan yang kedua jika ada daripada para penonton kita, silakan. Adakah pembantu rakan sebaya ataupun PRS yang paling hampir dengan pelajar memainkan peranan yang besar dalam pembentukan disiplin pelajar? Ya, terima kasih saudara Saiful. Bagaimana Dr. Amir? Silakan. Tentang soalan itu, saya sangat setuju. Sebab saya katakan pada minggu lepas, satu daripada faktor yang menyebabkan pelakuan salah laku ialah pengaruh rakan. Jadi dalam hal ini, saya fikir rakan sebaya sangat penting dalam menarik seseorang pelajar itu supaya jauh daripada melakukan perbuatan salah laku. Jadi untuk mencapai hasrat ini, kita ataupun seseorang pelajar itu mesti bijak. Pertama sekali, bijak memilih rakan. Sama ada dalam sekolah ataupun luar sekolah, dan pastikan rakan yang kita pilih adalah rakan yang boleh menarik kita untuk ke jalan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pemilihan rakan ini juga, ibu bapa perlu mengambil tahu dengan siapa anaknya berkawan, dengan siapa anaknya keluar bermain, dengan siapa anaknya bergaul dari masa ke masa. Tetapi seperti yang kata Cik Siva tadi, pelajar-pelajar sekarang cepat dewasa dan mereka cepat berfikir pada aras yang tinggi. Dan untuk tujuan ini, pada saya, ibu bapa mesti bijak mengesan dengan siapa anaknya berkawan, bukan secara menyiasat, secara keras, bukan secara mengintip, tetapi secara bijaksana. Maknanya kalau anak tu dah balik, tanya dengan lembut, ke mana dia pergi tadi? Dengan siapa? Apa yang dibuat? Maknanya dengan tidak menyinggung perasaan anak yang terutama sekali, yang sedang meningkat, yang sedang menuju ke alam dewasa tadi. Dan apakah kata-kata yang perlu kita gunakan untuk anak, itu juga sangat penting untuk mengesan rakan tadi. Dan dalam hal ni, Tuan Pengerusi dan tuan-tuan, saya fikir balik kepada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas tentang pelajar-pelajar yang lemah. Dan untuk ini juga saya rasa rakan pembimbing, rakan sebaya sangat penting, terutama sekali dalam menunjuk ajar, dalam melatih pelajar-pelajar yang agak lemah tadi untuk dapat bersama-sama memahami pelajaran, memahami keadaan di sekeliling mereka daripada pelajar-pelajar yang lebih cerdas dan pelajar-pelajar yang lebih dewasa tahap pemikirannya. Sebab dan satu lagi yang kalau kita lihat dari segi pembimbing rakan sebaya, saya amat tertarik kalau kita lihat pembimbing rakan sebaya yang peringkat formal di sekolah, kita lihat tidak menghadapi masalah dari segi tingkah laku dan sebagainya. Soalan yang timbul di sini, mungkin Prof dapat jawab, dari segi pembimbing rakan sebaya yang tidak formal, yang di luar ni. Yang di luar ni biasa amat mudah mempengaruhi rakan-rakan kepada perkara-perkara yang lain. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Ya, kita kalau mengatakan pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah, mereka memang berada di peringkat memerlukan rakan sebaya. Jadi kita sebagai ibu bapa harus memahami keperluan itu. Sebab saya ada juga berinteraksi dengan ibu bapa yang tidak mahu langsung anak-anak mereka mempunyai rakan sebaya, terutama rakan sebaya yang di luar ni, kerana gambaran dan maklumat yang diperolehi oleh ibu bapa ialah yang di luar ni ramai yang tidak membimbing,
membawa anak-anak mereka ke arah yang baik. Ya, jadi kalau sebagai untuk menggalakkan terutama untuk memenuhi keperluan perkembangan remaja itu, kita haruslah sebagai orang dewasa yang lebih berpengalaman daripada anak-anak muda ini mengetahui latar belakang, berinteraksi dengan lebih rapat dengan anak kita jika kita ibu bapa, mengambil tahu siapa rakan-rakan mereka. Kadang-kadang kita dalam bersembang-sembang, ya, kita mungkin dapat tahu di mana anak rakan-rakan tu tinggal, jantinanya, lelaki perempuannya, apa mereka buat. Jadi kalau di dalam sekolah kita tidak risau sangat, di luar sekolah macam mana cara nak kita mengawal supaya tidak terjebak kepada yang tidak diingini, ialah dengan kita mengambil tahu. Ada masa seboleh-bolehnya kita juga berkawan dengan kawan sebaya anak-anak itu. Maksudnya kita jemput dia ke rumah contohnya, adakan masa untuk dia berinteraksi dengan kita juga. Jadi kita berkawan juga dengan kawan sebaya anak-anak. Ya, kita tahu apakah yang berlaku pada anak-anak mereka. Baiklah, soalan yang terakhir silakan jika ada daripada para penonton kita. Kepimpinan melalui teladan. Bagaimana contoh guru pula yang mempunyai masalah tingkah laku? Terima kasih. Silakan Cik Siva nampaknya. Saya ingat memangnya kita tidak dapat nafikan kerana kita dapati bahawa di Malaysia kita mempunyai 40% daripada perkhidmatan awam ini adalah guru lah, iaitu lebih kurang 300,000 orang. Mungkin di antara ini adalah sebilangan yang kecil yang menimbulkan problem. Ini memang mana-mana kita ada. Tapi mungkin di sini apa yang penting sekali, mungkin pihak murid boleh baiki cikgu itu. Mungkin kalau perangai dia baik dan sebagainya, dan ini pernah berlaku kerana kita, dan juga kita lihat bahawa Kementerian Pendidikan sendiri mengambil tindakan-tindakan yang sewajar untuk membuat sesuatu, untuk membuat pemilihan. Memang kita hadapi masalah di sini. Dan apa yang perlu adalah bila berlakunya, guru besar sebagai pentadbir tahu cara memulinya atau cara kita mengambil tindakan. Dan tapi kita ni memangnya tak boleh kata kita anak murid kita nak ikut cikgu itu. Macam kita tengok setengah film dalam TV pun tak perlu kita ikut macam itu. Jadi itu kita anggap sebagai satu benda yang biasa berlaku dalam dunia. Dan kita pilih di antara baik dengan kita ada lihat yang baik dan buruk, dan kita pilih yang baik sekali. Benda itu kita cuba baiki. Itu menjadi tanggungjawab kita bersama. Ya, saudara, nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan dan ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita yang sudi bersama kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada para pelajar dan juga guru-guru yang turut serta berinteraksi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Amir bin Saleh, Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Bahagian Pendidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Rozumah binti Barudin, Timbalan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, dan terima kasih juga kepada Encik Siva Subramaniam, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Dan diharapkan perbincangan ataupun forum kita pada pagi ini akan memberikan manfaat yang terbaik khususnya kepada guru-guru dan juga para pelajar pada pagi ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Saya Hasrin Katuk bagi pihak penerbit, Encik Kamsani bin Osman mengucapkan salam hormat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.